Terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Batu Kawan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Yayasan Guru Tun Hussein On dalam Dewan Yang Mulia ini. Penubuhan Yayasan Guru Tun Hussein On adalah bertujuan untuk menggantikan skim kumpulan wang simpanan guru, dan di antara tugas yayasan ini adalah untuk membantu Kementerian Pendidikan dalam menganjurkan program-program atau aktiviti-aktiviti yang akan menyumbang kepada pembangunan positif profesional para guru untuk membantu mana-mana pihak dalam penyelidikan yang akan menambah baik kualiti pendidikan di negara ini supaya menjalankan tugas pembela kebajikan para guru untuk memastikan bahawa anak kepada para guru dibantu dalam pendidikannya berdasarkan keputusan yayasan, dan akhir sekali untuk menjalankan semua tanggungjawab di bawah bidang kuasa yayasan ini dengan sebaik mungkin. Tuan Yang di-Pertua, walaupun syur-syur dengan izin job description yang telah diberikan berhubung dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yayasan ini, namun ada beberapa persoalan yang timbul berhubung dengan kuasa yang diberikan kepada yayasan. Di antaranya adalah untuk meluluskan pinjaman kewangan, pembiayaan serta biasiswa kepada para guru serta anak beliau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh yayasan, serta kelulusan pinjaman kewangan, pinjaman wang pendahuluan serta penganugerahan biasiswa kepada staf-staf dalam yayasan ini seperti dalam fasal 6(2)(D) dan I. Mungkin kementerian harus meneliti juga pada masa yang sama kesemua 6 cadangan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia atau NUTP kepada kementerian untuk kebaikan para pendidik dan sumbangan mereka untuk melahirkan negarawan yang berkaliber, berpotensi dan berkualiti untuk mengembalikan nama baik negara ini sebagai produser cendekiawan negara. Di antara cadangan-cadangan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia adalah agar kerajaan serta kementerian benar-benar mengambil serius untuk mewujudkan Suruhanjaya Pendidikan untuk warga pendidik, menubuhkan satu mahkamah tribunal bagi menangani kes-kes anomali gaji atau pelencongan dari rukun penggajian guru, ketetapan bekerja 5 hari seminggu, skim gaji bersepadu, perubahan dasar dan polisi pendidikan untuk mencapai kualiti bertaraf antarabangsa, serta menaikkan status guru melalui pemberian insentif dengan ganjaran yang lebih tinggi agar mereka terus kekal dalam profesyen keguruan sehingga bersara. Tuan Yang di-Pertua, cadangan-cadangan ini yang disyorkan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia merupakan satu keperluan bagi masyarakat pendidik di negara ini, dan kementerian haruslah memandang serius cadangan-cadangan ini yang selaras dengan permintaan serta tuntutan rakyat dewasa ini. Mungkin Kementerian Pendidikan harus meneliti cadangan-cadangan ini yang lebih penting daripada penubuhan satu yayasan yang baru sahaja. Persoalannya adalah, mampukah yayasan ini bertindak secara neutral tanpa mengira pendirian politik setiap guru dalam pemberian insentif-insentif ini, serta adakah layanan yang sama akan diberikan kepada para guru yang dilihat menyokong mana-mana organisasi politik atau NGO yang bukan dari aliran BN, serta bagi guru-guru yang berkhidmat di bawah negeri-negeri Pakatan Rakyat. Saya mengetengahkan persoalan yang serius ini kerana sejak awal lagi, para guru telah dengan izin indoctrinated dengan polisi bahawa mereka wajar memberi sokongan penuh dalam apa bentuk sekalipun kepada kerajaan pusat yang telah menjajah negara ini selama lebih 50 tahun, dan yang paling mengejutkan lagi, layanan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu terhadap para guru yang dilihat sebagai menyokong Pakatan Rakyat. Dengan izin, balik mana? Siapa cakap baliklah? Balik mana? Balik mana? Tuan Speaker, this is the decorum of our members of parliament from BN. Yang di-Pertua, dengan izin, all members of the board and any of its committees and employees and agents of the yayasan, while discharging their duties under this Act, as such members, employees or agents, shall be deemed to be public servants within the meaning of the Penal Code Act 574. Adakah ini bererti bahawa kaki tangan kerajaan wajib memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada kerajaan BN selaku kerajaan pusat di negara ini? Di manakah kebebasan untuk berfikir, bersuara atau memilih sandaran politik individu itu sendiri?
Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Perisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktiraf dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai hak-hak sivil dan politikal. Di Malaysia pula, kebebasan bersuara telah termaktub dalam artikel 10-1-A Perlembagaan Persekutuan yang menyebut setiap rakyat mempunyai hak dalam kebebasan bersuara dan menyuarakan pandangan. Namun, nampaknya di Malaysia, akta-akta kuno dan kejam seperti ISA dan Akta Hasutan telah digunakan untuk membungkam golongan pendidik di negara ini. Jumlah guru yang kian menjadi mangsa penganiayaan disebabkan oleh pegangan politik yang berlainan oleh pihak kerajaan makin membimbangkan dengan layanan yang buruk terhadap guru-guru ini. Baru-baru ini, perpindahan seorang guru dengan serta-merta yang telah mengetahui dan mengambil bahagian dalam gerakan anti-pentaksiran berasaskan sekolah atau SBA dibangi oleh pejabat pendidikan daerah, seakan-akan wujudnya campur tangan satu dengan izin invisible hand yang telah memangsakan guru ini disebabkan ideologi politik yang berlainan. Beliau telah diberikan notis 24 jam sebelum dipindahkan ke sebuah sekolah pedalaman di Pahang. Tindakan terburu-buru oleh pejabat pendidikan daerah seakan-akan hamba kepada kezaliman Putrajaya terhadap para pendidik di negara ini. Tetapi penglibatan para guru dalam persada politik BN nampaknya tiada apa-apa tindakan yang diambil terhadap mereka. Menteri Pendidikan Muhyiddin Yassin berkata bahawa beliau tidak pasti sama ada wujud sebab-sebab di atas tindakan menghukum guru ini atau kerana para guru telah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap SBA. Tambah menteri lagi, sesiapa pun boleh menyuarakan pendapat tetapi mestilah terikat dengan undang-undang dan perintah pekeliling. Kenyataan ini yang dipertua ibarat baling batu sembunyi tangan. Sekiranya dikeluarkan perintah pekeliling melarang para guru untuk mengambil bahagian dalam mana-mana perhimpunan untuk menyuarakan pendapat mereka, maka di manakah kebebasan bersuara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan? Dengan izin, would it therefore be fair to say that the Ministry of Education is guilty in curbing the freedom of speech against Article 10(1)A of the Federal Constitution? Reaksi kementerian terhadap guru-guru ini dengan hukuman pindahan 24 jam amat kolot dan sepatutnya kementerian lebih mempraktikkan listen kepada para guru yang terpaksa mengharungi tekanan pekerjaan hari demi hari yang hanya mahu menambah baik sistem yang sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, SBA meninggalkan kesan yang negatif ke atas daya saing dan motivasi pembelajaran para pelajar. Dalam 2 tahun SBA diimplementasi, apa yang menyerlah bukanlah pencapaian pelajar tetapi minat pelajar yang menurun terhadap pembelajaran kerana tiada insentif untuk mereka menambah baik prestasi mereka di sekolah. Kegagalan SBA dapat dilihat dalam prestasi buruk yang ditunjukkan dalam kedudukan Malaysia pada tahun 2012 dalam Program for International Students Assessment atau PISA. Di antara 65 negara yang telah mengambil bahagian dalam penilaian PISA, kedudukan Malaysia adalah di tangga 52, lebih teruk lagi dari prestasi Vietnam dalam pembacaan, matematik dan sains. Oleh itu, daripada membazir dana dan tenaga dalam usaha mencekup mana-mana guru yang tidak sehaluan ideologi politik, mungkin kementerian patut menyalurkan lebih usaha untuk mendengar rintihan para guru dan mengambil nasihat mereka. Tuan Yang di-Pertua, pada tahun 2008, pengetua-pengetua sekolah di Pulau Pinang telah dinasihati atau diarahkan supaya tidak menjemput pemimpin negeri serta wakil rakyat Pakatan Rakyat sebagai tetamu kehormat atau VIP. Pesanan mulut ini telah disampaikan oleh seorang pegawai atasan dari Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang di bawah Kementerian Pendidikan. Dan baru-baru ini sehinggalah gambar Ketua Menteri Pulau Pinang pun tidak dibenarkan digantung di mana-mana sekolah di Pulau Pinang. Adakah ini satu presiden bagi kelakuan satu masyarakat atau satu kerajaan dan lebih penting lagi satu budaya yang ingin digalakkan oleh Kementerian Pendidikan? Saya pasti kesemua wakil rakyat Pakatan Rakyat di sini menjadi mangsa dalam permainan politik dalam isu pendidikan di negara ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam pilihan raya kecil Teluk Intan baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan merangkap Ketua Penerangan UMNO Ahmad Maslan telah menyatakan bahawa tidak salah menggunakan sekolah sebagai lokasi berkempen jentera pilihan raya BN kerana ianya aset kerajaan dan mereka telah mendapat kebenaran PIBG sekolah
untuk mengadakan pelbagai majlis BN. Memandangkan beliau Ketua Penerangan, saya cukup terkejut dengan komen beliau yang kurang cerdik menyatakan sebab sekolah itu aset kerajaan. Menyatakan sebab sekolah itu aset kerajaan, maka BN boleh dibenarkan masuk berkempen. Pembinaan sekolah itu dan semua sekolah lain di negara ini dibina dengan menggunakan dana hasil daripada kutipan cukai semua rakyat Malaysia dan bukanlah kepunyaan BN semata-mata. Dengan gelagak menteri dan kementerian macam ni, mampukah negara ini melahirkan anak-anak yang patriotik, yang matang, berfikiran terbuka dan mengamalkan toleransi di antara kaum? Dengan izin, what faith do we have that the Ministry of Education and the Yayasan Guru Tun Hussein On will act without fear or favour against the powers that be in assisting teachers and their children as well as their staffs, in granting them loans and assisting them with scholarships? Ya, Rata Panjamangun. Sila. Ya, Terima sila. kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat, penggunaan sekolah-sekolah kerajaan oleh pemimpin Barisan Nasional. Bukan sahaja di Pulau Pinang, saya kira di seluruh negara. Begitu juga di negeri Kelantan. Malah yang paling kita terkilan sekali masa sambutan Hari Guru baru ini, ada wakil kerajaan, salah seorang daripada Esko Kerajaan Negeri Kelantan menghantar sumbangan kek kepada guru, tapi enggan diterima oleh guru kerana mereka kata mereka mendapat arahan tak boleh kerjasama. Sedangkan ini adalah kita nak menghargai jasa guru. Bukan itu saja, saya pernah pengalaman pergi ke salah sebuah sekolah nak menghantar sumbangan masa tu bulan Ramadan, bantuan kepada kelas, ada dalam sekolah tu kelas OKU, sumbangan duit raya kepada pelajar-pelajar OKU yang ada tapi dihalang oleh guru besar. Jadi apakah ini corak yang diatur oleh sistem pendidikan? Sedangkan kita nak mengajak rakyat, nak membina akhlak yang baik. Jadi saya minta pandangan Yang Berhormat, sejauh mana seharusnya penelitian, seharusnya pemantauan ataupun arahan yang perlu dibuat oleh pihak kementerian. Sedangkan apabila nak bina padang sekolah, nak bina sekolah, perlu kerjasama kerajaan negeri. Jadi kena ingat, di Kelantan kami jadi kerajaan, di Pulau Pinang kami jadi kerajaan, jadi BN jadi pembangkang. Jadi kenapa pula ketua bahagian UMNO boleh masuk sedangkan dia pembangkang di negeri kami? Jadi minta pandangan Yang Berhormat. Ya, Batu Kawan jangan jauh sangat pada rang undang-undang. Terima kasih kawan saya dari Rantau Panjang. Saya bersambung Tuan Yang di-Pertua. Bilakah kementerian akan bersikap lebih matang dan membenarkan para guru kebebasan berfikir dan bersuara jika adanya perbezaan fikiran politik yang tidak boleh dianggap sah oleh kerajaan? Akhir kata, dalam nada yang sama, perkataan yayasan didefinisikan sebagai pertubuhan yang dibentuk untuk mengusahakan sesuatu. Oleh itu, saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini serta Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk mengambil serius pembinaan sebuah sekolah menengah tamil yang pertama di negara ini selepas lebih 50 tahun merdeka. Bagaimana Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh mengeluarkan satu kenyataan bahawa sistem pendidikan di negara ini adalah di antara yang terbaik di dunia, walhal tiada apa-apa hasrat atau inisiatif dari pihak kerajaan pusat untuk membina satu sekolah menengah tamil di Pulau Pinang walaupun tanah telah diberikan. Bagaimana pula dengan laungan Satu Malaysia Perdana Menteri semasa PRU 13 yang sepatutnya menjana dengan izin National Reconciliation, tetapi kini kelakuan Menteri Pendidikan seakan-akan menyangkal idea Satu Malaysia yang turut menyumbang kepada dengan izin National Retribution. Tuan Yang di-Pertua, saya berharap Kementerian Pendidikan dapat memberi penjelasan kepada keputusan flip-flop dalam polisi-polisi pendidikan serta langkah-langkah untuk memartabatkan artikel 10-1-A dan membenarkan para guru bertindak mengikut kematangan untuk menganggotai dan melibatkan diri dalam aktiviti politik dari kedua-dua pihak serta inisiatif dari kementerian untuk berdialog dengan pihak-pihak yang mempunyai idea-idea yang lebih baik untuk menambah baik yayasan ini serta sistem pendidikan di negara ini. Only then we will have a world-class education system and a world-class democracy. Dengan itu,
saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Terima kasih Batu Kawan.